段时间，我们交给谢经理牧师补传。Mari kembali kita menundukkan kepala kita, kita berdoa. 我们再一次低头祷告。 Tiba saatnya Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau. 这个时候，我们愿意谦卑来到你的面前， Tundukkan hati kami, pikiran kami, telinga kami agar kami siap mendengar firman-Mu. 预备好我们每一个人的心，让我们真正的预备自己来领受你的话。 Jika ada tanah yang keras, hati yang telinga yang tidak mau mendengar, Tuhan singkirkan itu semua. 你除去我们一切心里的感应跟我们耳朵的聋了， Agar setiap firman yang ditaburkan boleh tumbuh dalam hati kami. 好让你的话语每一句话都能够栽种在我们的心田里头。 Setiap firman yang ditanam boleh membawa perubahan dalam kehidupan kami. 你一字话语的栽种在我们的心中，让我们有一个改变。 Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, baik yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan. 求主你使用你两位软弱的仆人，无论是讲的是翻译的， Allah Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. 愿圣灵在我们的心中每一个人动工。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 我们奉靠我们主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Tisung Jeme Ping An, Saudara-saudari semuanya shalom， selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 各位弟兄姐妹们，大家早安。 Karena masih dalam suasana Imlek dan juga belum Cap Gome, izinkan saya mengucapkan kungsi Sinien Bang An. 让我今天还在春节的气氛当中，向你们恭喜新春蒙恩。 Ya. Kiranya anugerah kasih damai sejahtera Tuhan boleh tetap bersama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. 但愿神的慈爱、恩典的祝福能够领到我们每一个人的生活上。 Hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari kitab Ratapan pasalnya ke-3 ayat ke-21 sampai ayat ke-25. 我们今天要思想一个题目，就是在耶利米哀歌第3章23节到第25节的话。 Dari bagian ini kita akan merenungkan sebuah tema atau merenungkan tentang bagaimana kita berharap di dalam kesetiaannya, berharap di dalam kesetiaan Allah. 在这一段的圣经里面，我们要思想一个题目，就是我们如何在神的信实里面有指望。 Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian bagian dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti Pak Alvin Wulur akan membacakan yang ada di dalam bahasa Mandarin. 所以我要先把这一段的经文先用印尼文来读，然后用中文再念一次。 Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi besar kesetiaannya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. 耶利米哀歌第3章21节到第25节，这样的圣经告诉我们说：“我想起这事，心里就有指望。我们不至于消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝。每草针这都是新的，你的诚实极其广大。我心里说：耶和华是我的份。” 因此，我要仰望他。凡等候耶和华的，心里寻求他的，耶和华必赐恩给他。 Ya, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 让我们都把这一段圣经的话、神的话存在我们的心中，也能够行在我们的生活上。 Bapak Ibu sekalian, kita baru saja merayakan tahun baru Imlek. 我们刚刚庆祝这个新春。 Tahun baru Imlek itu seringkali disebut dengan Chunjie, ya, 春节就是叫做春节 Imlek 呀， atau festival
musim semi. 就是说新春的那个庆祝会。 Mengapa demikian? 为什么这样说呢？ Oleh karena sesungguhnya di Tiongkok gitu ya, ketika bulan-bulan ini, waktu-waktu ini kita sedang memasuki akan musim semi. 那么在国内，我们就是说这个时候是进入到春节的时候。 Dulu kala penduduk Tiongkok itu pada umumnya adalah petani. 在我们国内以前，大部分的人都是做农夫。 Dan sebelum musim semi itu adalah musim dingin di mana tanaman-tanaman itu mati oleh karena cuaca yang cukup dingin. 在春节以前这一段日子就是冬天，那是很冷的冬天，所以呢，很多的栽种的东西都死了。 Tanaman tidak bisa tumbuh karena cuaca itu tidak memungkinkan. 因为这个冬天太冷了，所以这些树木、草木都不能够生长。 Dan bagi para petani ini adalah keadaan yang tidak baik atau keadaan yang sulit karena mereka tidak bisa bercocok tanam. 所以呢，对农夫来说呢，这一段时间是非常的艰难的，因为他们不能够栽种， Dan karena tidak bercocok tanam mereka tidak punya penghasilan. 因为他们不能栽种就没有收获。 Tidak punya makanan kalau mereka tidak menyimpannya sebelumnya. 他们若是没有储存食物的话，他们这个时候就没有东西吃了。 Dan ketika musim semi tiba, ya, cuaca mulai berubah dan menjadi hangat. 当春天来到的时候，这个气候就开始温暖了。 Jadi ketika cuaca lebih hangat, ya, tanaman itu mulai bisa ditanam kembali. 那么在春天温暖的时候呢，这个草木、花草都能够再长起来了。 Tanaman-tanaman yang mati ketika musim musim dingin perlahan-lahan mulai tumbuh tunas, ada yang tumbuh bunga, ada yang tumbuh daun dan mulai hidup kembali. 那么在冬天那些死了的那些栽种的树木，它们开始发芽长大，它们就结成了树了。 Oleh karena itulah Chunche atau festival musim semi ini merupakan mempunyai makna sebuah pengharapan. 所以在春节来说呢，对他们来说是一种的盼望的一个时候。 Sebuah pengharapan karena mereka sudah mulai boleh bercocok tanam dan tanaman yang mati oleh karena musim dingin boleh tumbuh. 所以他们盼望在这个春节的时候开始可以栽种那些树木，同时那些已经死了的树木都可以再长起来了。 Tahun yang baru, musim semi yang tiba itu menjadi satu pengharapan bagi orang-orang. 所以在这个新的一年当中，新的春天当中，他们就开始有一个这么的一个盼望了。 Bapak Ibu sekalian, kitab Ratapan yang baru saja kita baca itu, ya, itu adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. 那么我们刚才所念的那一段经文，耶利米哀歌是耶利米先知所写的话。 Ini ada sebuah kumpulan puisi yang ditulis oleh Yeremia sendiri. 这是耶利米先知所写的诗歌。 Dan puisi yang ditulis ini adalah ungkapan kesedihan Yeremia oleh karena penderitaan yang dirasakan oleh bangsa Israel. 那么这个耶利米先知所写的诗歌是表达他们那一些的忧愁的那个气氛，是因为那些以色列百姓遭受苦难。 Mengapa Yeremia bersedih? Oleh karena bangsa Israel pada waktu itu karena mereka berdosa kepada Tuhan, mereka dibuang ke Babel. 为什么耶利米先知那样的叹息、痛苦、忧伤呢？乃是因为以色列百姓犯了罪，被上帝所离去。 Oleh karena mereka menyembah kepada Allah yang lain, Tuhan pun membuang mereka ke tanah Babel. 所以呢，因为他们敬拜那些假神，所以以色列百姓被神丢弃到外邦里了。 Kerajaan Babel menyerang kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah juga diserang, perabotannya ada yang dibawa ke Babel. 那么那个时候，巴比伦王国就侵略了以色列国，把那个以色列国的圣殿都破坏了，把那些以色列百姓都掳到他们的国去。
tembok-tembok kota Yerusalem itu dirobohkan dan tandanya itu keamanan mereka terganggu. 那么，因为耶路撒冷的城墙被摧毁了，就表示他们的治安就已经受到破坏。 Hidup di kota pada zaman itu yang tidak ada temboknya itu adalah kehidupan yang begitu menderita. 所以那个时候，他们以色列百姓所遭遇的苦难是那么的受苦。 Namun demikian sekalipun mereka menderita di tengah-tengah rasa pembuangan dan rasa sedih yang dituliskan oleh Yeremia di dalam kitab ratapan itu. 虽然在耶利米那个诗歌里面所描写的以色列百姓那样的痛苦，他们被掳到外邦去那些痛苦的生活， Ada ungkapan pengharapan. 但是在这里，耶利米先知有说到一种的盼望。 Kalau kita melihat di ayat 21 sampai ayat ke-25 ya, 5 ayat yang kita baca tadi ada beberapa kali kata pengharapan itu disebut. 那么在这5节圣经里面，我们看见耶利米先知讲到几次的那个指望、盼望。 Di ayat 21 dikatakan aku akan berharap. 那么21节告诉我们说，我在哪里有盼望。 Di ayat ke-24 juga dikatakan aku berharap, sebab itu aku berharap kepadanya. 那么在24节那里告诉我们说，我在主里面，在神里面有盼望，我仰望他。 Di ayat ke-25 di situ dikatakan tetapi Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap. 那么在这里25节又告诉我们说，凡等候耶和华的，心里寻求他的，耶和华必施恩给他。 Biasanya kalau kata itu diulang berulang kali di dalam Alkitab itu adalah satu kalimat atau satu kata yang penting. 那么有一句话在圣经里面常常重复的提到的时候， Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa pesan atau kata pengharapan itu muncul di tengah-tengah kitab ratapan ini. 那么在这个耶利米哀歌里面提到这一种的指望，这一种的盼望。 Ada 5 pasal di dalam kitab ratapan ini. 耶利米哀歌有5章圣经， Di pasal pertama, pasal kedua, kemudian pasal 4 dan 5 di situ Yeremia mengungkapkan kesedihannya, penderitaan yang dialami oleh bangsanya pada 在 waktu itu. 耶利米哀歌第1章、第2章、第4章、第5章，耶利米先知在那里表达他们的那个痛苦、那个苦难的情况。 Di ayat ketiga inilah ada perubahan suasana. 那么第3章就告诉我们说有一种的那个环境的改变。 Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian ternyata bukan pas di pasal 3-nya tetapi di ayat yang kita baca tadi 21 sampai 25 itulah kata-kata pengharapan itu muncul. 不是单单在第3章那里，特别在第21节到25节，刚才我们所念的经文里面，就看到耶利米先知讲到有指望、有盼望。 Dan ayat 25 dan 21 hingga 25 itu betul-betul berada di tengah-tengah pasal pasal ketiga ini. 那么第3章21节到25节那一段经文，正好是在第3章的中间那一部分。 Yeremia seolah-olah ingin mengatakan kepada kita di tengah-tengah segala pergumulan, segala penderitaan yang ada, di situ ada pengharapan. 耶利米先知就告诉他们说，在这些的有患难、有苦难的当中，仍然有盼望。 Seringkali orang berpikir bahwa setelah selesainya pergumulan barulah harapan itu muncul. 那么人家说，就被掳以后，他们有这个盼望出现了。 Tetapi tidak demikian yang dikatakan oleh Yeremia. Di tengah-tengah pergumulan pun pengharapan itu ada. 但是耶利米先知没有这个意思在里头，他就是说，在苦难，就是在苦难当中，他们仍然有盼望。 Melalui apa yang Yeremia tuliskan dalam ratapan ini, mari kita lihat ya, mengapa kita sebagai orang percaya pun di dalam pergumulan kita dapat berharap. 那么在这里给我们看见，我们这些有信心的人，如何在苦难当中仍然有盼望这件事。 Sebagai orang percaya ketika kita
mengenal Kristus dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan berarti kita terbebas dari segala masalah dan pergumulan. 我们有在主里面有信心，就是已经接受耶稣基督做我们救主的每一位信徒，我们在生活上不免要遭遇到许多的苦难。 Tetapi sebagai orang percaya kita tetap tinggal di dunia ini dan kita tetap menghadapi dengan begitu banyak persoalan yang ada. 我们在生活上遇到各种各样的患难，各种各样的问题在当中。 Namun demikian di dalam pergumulan kita bisa berharap kepadanya. 但是就是在这样的患难当中，我们在神面前有这个指望。 Mengapa kita bisa berharap kepada Allah? 为什么我们在神面前有这样的指望呢？ Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita bisa berharap kepada Allah di tengah-tengah pergumulan oleh karena sesungguhnya pergumulan itu adalah tanda kebaikan Tuhan. 因为在这方面，我们看见第一点，就是在我们苦难当中看见神的慈爱在当中。 Di ayat ke-25 di situ dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. 那么在这第25节告诉我们说，凡等候耶和华，心里寻求他的，耶和华必施恩给他。 Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan itu baik, sedangkan bangsa Israel itu mendapatkan hukuman dan mereka mengalami penderitaan oleh karena hukuman itu. 我们怎么说到主耶稣耶和华有慈爱呢？就是在以色列百姓在犯罪的时候被神惩罚的时候，他们受到苦难的时候，怎么说到神有慈爱呢？ Kalau kita refleksikan pada zaman ini, kita orang modern juga bertanya, kenapa itu Tuhan baik kalau kita penuh dengan penderitaan? 那么在这个新的时代当中，我们也会问一个问题：说在我们的生活上，为什么仍然有苦难呢？ Kalau Tuhan baik, kenapa ada sakit penyakit? 为什么神是慈爱的，但是我们仍然有疾病呢？ Kalau Tuhan baik, kenapa ada peperangan? 为什么神是慈爱的？为什么还有战争呢？ Kenapa ada bencana alam yang menimpa baik orang yang melakukan kebaikan atau orang yang melakukan 为 kejahatan? 什么那些苦难会临到好的人，也临到坏的人呢？ Tetapi sesungguhnya Yeremia ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa ketika mereka menderita di tengah-tengah hukuman Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. 那么耶利米先知就借着这样的事，告诉以色列百姓说：虽然他们都被神惩罚，在苦难当中，但是神没有离开他们。 Tuhan terus mengutus para nabi satu persatu untuk mengingatkan mereka, untuk mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. 上帝就差遣他的先知一个一个的教导、警戒他们，要他们悔改。 Itulah tanda kebaikan daripada Tuhan. 这就是神的慈爱的表现。 Bapak Ibu sekalian, sebagian besar kita di tempat ini adalah orang tua, bukan? 我们今天在当中的都是比较年长的。 Kalau kita sudah sangat sebel dengan anak kita, ya, tindakan apa yang paling maksimal yang kita lakukan? 我们如是对待我们的孩子已经很不忍的时候，我们怎么个对待我们的孩子呢？ Apa yang kita lakukan? 我们做什么呢？ Kita diemin, betul nggak? 我们要 Ya, 就让他这样的下去。 kita nggak peduli lagi, ya. Kamu mau ngapain terserah kamu deh. 呀，我们就这样的放弃他，任他所做的，他自己去做。 Itu tandanya kita sudah tidak lagi menyertai anak kita. Bebas kamu mau apa. 所以就表示说，我们不再理他了，就随他去做的去做吧。 Tapi kalau kita memperhatikan mereka, pastinya kita akan ngomel ya, walaupun belum tentu omelan kita itu diterima oleh anak kita. 但是，就是我们关心他们的时候，我们就会警戒他们。 Demikian juga halnya dengan Allah. Allah akan terus berbicara kepada kita. 所以这样的情况，就是神对待以色列百姓，他要一直不断的警戒我们， mengingatkan kita hal-hal yang mungkin kita lakukan yang tidak berkenan. 提醒我们所做的是不对的事。 Dan di sini dikatakan Tuhan baik kepada orang-orang yang berharap kepadanya. 凡等候耶和华、倚靠他的人，神对他们有慈爱。 Siapakah orang-orang yang berharap kepadanya? 让每一个盼望他的人。
orang yang menantikan pertolongan Tuhan. 等候耶和华的帮助的那一些人。 Bahasa Mandarinnya bagus ya, tengho, menunggu akan Tuhan. 呀，等候耶和华， Sampai mereka mendapatkan pertolongan 直 dari 到他们得到神的帮助。 Dan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, hukuman yang diterima oleh bangsa Israel itu adalah sebuah disiplin bagi mereka supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan. 所以，这个以色列百姓所领受的那个惩罚，就是教导他们要回到神的面前。 Kerohanian mereka yang mati, ya, karena mereka merasa nyaman, ya, mereka lupa kepada Tuhan dan Tuhan menyentil mereka dengan penderitaan, dengan kesulitan. 因为他们过安逸的生活，他们灵性已经死了，所以呢，上帝就借着苦难来教导他们，让他们回转到 Dan 神 di 的面 waktu 前。 itulah mereka mencari Tuhan, mereka merasa memerlukan Tuhan. 那么在那个时候，他们就回到神的面前，他们觉得需要这位神。 Bapak Ibu sekalian, saya sengaja memilih gambar ini karena sesungguhnya pergumulan itu adalah latihan rohani bagi setiap kita. 我就是说要把这个图片给你们看，就是教导我们说，神是信实的，他要告诉我们许多教训，属灵的教 Kalau 训。 kita ingin punya badan yang sehat, badan yang bugar, kita harus melatih tubuh kita. 我们要有一个健康的身体的话，我们必须要锻炼我们的身体。 Demikian juga dengan kerohanian kita, kita harus dilatih otot-otot rohani kita. 我们的灵性也需要受到不断的锻炼。 Kalau kita berkata, saya bersandar sepenuhnya kepada Allah, 若是我们相信神，完全的依靠他， itu tidak bisa dibuktikan ketika situasi baik-baik saja. Benar bukan? 呀，在这样的情况当中，我们就看见一事实。 Tetapi ketika kesulitan, ketika hal-hal pergumulan kita hadapi, disitulah kita membuktikan bahwa kita mengandalkan Tuhan. 那么就在苦难当中，在试炼当中的时候，我们就表现出我们依靠他。 Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28 mengingatkan kepada kita sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 保罗在罗马书第8章28节这样告诉我们说：万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被造的人。 Sesungguhnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di situ Allah berkarya bagi kita. 那么无论什么事情的发生，我们看见神的手在那里工作。 Hal yang baik, hal yang buruk Tuhan kerjakan bagi kita supaya itu mendatangkan sesuatu yang baik bagi kita. 无论是好的事，无论是坏的事，临到我们的身上，都是有神美好的旨意，叫我们可以得到益处。 Kadang kita merasa tidak tahan dan kita berteriak, Tuhan tolong. 当我们觉得不再能够忍受的话，我们求告神，主啊，求你帮助我。 Kita menangis entah di hati kita ataupun itu air mata itu keluar dari mata kita. 我们爱哭，我们的眼睛流了泪， Menahan semua penderitaannya. 我们抵受我们一切的苦难。 Tapi itu menguatkan kita di dalam Dia. 但是在这个时候，就是神要坚固我们的信心。 Bapak Ibu mari kita lihat. 我们再看， Sambil main sambil nangis ya. 对呀，这个5岁的孩子，他的祖父教导他怎么打乒乓球，他一面打一面哭，是吧？你们看， Sambil main itu karena masih kecil ya. 他们说从3岁开始锻炼他们，这个时候他们在练习，加油打好！这个时候可以打得很准。 那么每一天他们练习的时间是6个小时， Pegel-pegel semua ya. 手都软下来是。 Dia harus menangis ya melewati banyak hal yang dia rasakan. 他一边哭一边在那里练习， Dia merasa capek, dia bilang, 他觉得 "Tadi 很疲 capek 倦， saya jadi nangis." 因为他太疲倦了，所以在那里哭。 加油！ Itu semua dia lakukan supaya dia bisa menjadi
止他这样一直不断的做下去练习，所以呢，叫他以后成为冠军。 Bapak Ibu sekalian, seperti dari sesungguhnya ketika menderita ada pergumulan, Tuhan sedang 那么我们看见在苦难当中，我们在受苦的时候，上帝在那里带领我们。 Mungkin kita seperti ini ya, si kecil ini mikir, kakek saya kok ini ya kejam gitu ya, suruh saya begini ya kerjainnya. 虽然好像是很残忍的事， Tapi sesungguhnya demi kebaikan orang itu, demi kebaikan anak itu, kakeknya melatih dengan keras. 但是其实是对他有好处、有益处的，因为要操练他们。 Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu sekalian, adakah kita sadar akan kebaikan Tuhan? 今天问题就是说，我们是不是觉得神是慈爱的？ Walaupun kita mengalami begitu banyak pergumulan dan kesulitan, sesungguhnya Tuhan menyertai kita, bersama dengan kita. 虽然我们遇到苦难，在苦难当中，我们知道神跟我们同在，神在我们身边。 Adakah kita tetap berkata Tuhan baik, walaupun kesehatan kita terganggu? 虽然我们身体受到软弱有疾病，但是我们仍然能够说神是慈爱的。 Adakah kita berkata Tuhan baik, walaupun bisnis kita sedang dalam masalah? 虽然我们的经济发生了问题，在我们的生意上有问题，但是我们仍然说神是慈爱的。 Adakah kita berkata Tuhan baik, walaupun keluarga kita sedang bergumul? 虽然我们家庭有问题、有困难、有难处，但是我们是否能够仍然说神是慈爱的？ Ingatlah Bapak Ibu sekalian, Tuhan ada, Tuhan menyertai kita. Itulah kebaikan Tuhan. 那么我们要记得，神是跟我们时刻同在的，这是神的慈爱的表现。 Karena itu kita bisa berharap kepadanya walaupun kita sedang bergumul. 虽然我们在苦难当中，人们仍然能够盼望有在神面前有指望。 Hal yang kedua, kita bisa tetap berharap di dalam pergumulan oleh karena kita tahu bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan itu tidak terbatas. 在苦难当中，我们能够站立得住，因为我们知道神的怜悯、神的慈爱是永远不改变 Di 的。 sini dikatakan di ayat ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 在22节也告诉我们说，我们不只消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不致断绝。 Rahmat itu menggambarkan atau menyatakan kasih setia Allah yang tidak goyah. Ya. 这个怜悯就是表示说，神的爱是不摇动的爱。 Sedangkan kesetiaan itu menunjukkan satu konsistensi dari Allah yang dapat diandalkan untuk memenuhi setiap janji. 他的信是持久的，是我们可以值得我们去相信的。 Di sini dikatakan kasih setia Tuhan tak berkesudahan. 在这里告诉我们，神的信实跟怜悯是永不改变的， Rahmatnya tak habis-habisnya. 他的慈爱是永不止息的。 Artinya rahmat dan kasih itu tidak ada batasnya. 这告诉我们说，神的慈爱、神的怜悯是没有限制的。 Saya sengaja pilih gambar ini juga ya, seperti hamster itu lari terus di situ, nggak ada ujung-ujungnya. 那么我们一直，sorry， Hamster lari nggak ada ujungnya. 那么一直练，就不断的练，不停止的练。 Demikian juga dengan kasih Allah yang tidak ada batasnya, tidak ada putusnya, yang tidak terbatas. 那么在这里就可以表明神的慈爱、神的怜悯是永不断绝、永不停止的。 Dan di ayat ke-23 di situ dikatakan selalu baru setiap pagi. 在这里23节告诉我们说，神的慈爱是每早晨都是新的。 Selalu baru setiap pagi itu mengingatkan kepada kita seperti matahari yang selalu muncul setiap pagi. 就好像太阳每一天早晨都出现， Matahari itu selalu ada. 那太阳永远在那里， Dan matahari itu memberikan kesegaran kepada kita. 它就给我们亮光。 Tidak hanya tidak terbatas, tetapi selalu baru. 那么不但是没有限制的，同时都是新的。 Saya pernah dengar cerita gitu ya, di Thailand itu ada orang yang masak masakan mie dengan kuah ya.
Kuahnya itu katanya sudah puluhan tahun nggak diganti-ganti. 那么那个时候我听说在泰国他们煮面的时候用汤那个煮。 Pokoknya mie-nya dimasukin kuah itu kuah daging sapi kalau nggak salah ya. Dan itu terus-terusan gitu ya. 那么用那个柳枝一直套在那个面上。 Saya nggak tahu itu benar atau enggak ya. Tapi kalau saya yang suruh makan saya nggak pengen ya. 我不知道这是不是事实，但是如果我看了，我就不喜欢吃的。 Kita pastinya pengen sesuatu yang segar, sesuatu yang baru. 呀，我们要吃的就是新鲜的，是吧？是好的。 Bisa jadi itu tidak terbatas, tapi kalau lama gitu ya, sudah bulukan kita nggak mau. 啊，我们已经这个旧的已经坏了，我们当然不要吃，是吧？ Rahmat kasih setia Tuhan itu tidak demikian. 上帝信实、慈爱、怜悯是不是这样的？ Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. 神的信实、神的慈爱，每一早晨都是新的， Memberikan kesegaran 给 bagi 我们 kita. 苏醒的灵。 Wanita ini namanya Harriet Tubman ya. 这个姐妹，这个女人的妇人是叫做 Harriet Tubman， 她的名叫 Tubman ya. Tubman. Dia lahir di tahun 1820 dan kemudian meninggal di tahun 1913. 那么她就1820年出生，1913年离开世 Dia 界。 tinggal di Amerika Serikat dan pada tahun-tahun itu ya, itu adalah masih masa perbudakan bagi orang berkulit hitam. 那么那个时候呢，她那个时代，那个黑人还是做奴隶的时候。 Ada sebagian pada masa itu mulai ada sebagian negara bagian di Amerika yang menghapuskan perbudakan, tetapi di bagian lain perbudakan masih terjadi. 有一些地方美国已经没有了奴隶的制度，但是其他地方还有奴隶的制度。 Nah, Harriet ini adalah mantan budak. 他就是奴隶，本来就是做奴隶的。 Satu hari dia berhasil melarikan diri dan akhirnya dia bisa pindah ke negara di mana perbudakan itu tidak diizinkan lagi. 他有一天逃跑了，但是不能跑到那个没有奴隶制度的那个地方。 Dia mendapatkan surat pembebasan perbudakan. 他得到了奴隶释放的那个字条。 Dia merasakan begitu enaknya atau begitu nyamannya hidup sebagai seorang yang bebas. Dia pun tergerak untuk bisa membebaskan budak-budak yang lain. 那么他觉得那个被释放做奴隶是那么的自由，所以他盼望能够去帮助那些做奴隶没有自由的人。 Maka dia berusaha membantu budak-budak yang ada itu untuk bisa melarikan diri. 所以他就想办法帮助那些奴隶能够逃跑。 Pastinya tindakannya ini berbahaya dan beresiko bagi dia. 他这样的动作呢，当然对他来说是一个很危险的动作。 Oleh karena apa? Oleh karena dia juga kulit hitam gitu ya. Kalau kulit hitam nanti ditangkap jadi budak lagi dia begitu. 那么，如果他被抓的时候，他是一个黑人，要再做奴隶了。 Berulang kali dia menghadapi bahaya bahkan mengancam akan jiwanya. 他许多时候遇到这样的危险，甚至于遇到他生命的危险。 Namun demikian di dalam setiap dia melakukan tindakan penyelamatan ini dia berkata demikian. 他每一次要去拯救那些做奴隶的黑人的时候，他每一次都这样说。 Dia berkata, I always told God, I trust you. I don't know where to go or what to do, but I expect you to lead me. 那么他就这样对神说：“sorry， apa ya？ 我每一次都告诉神说，我相信你，我不知道应该怎么做，也不知道我往哪里去，但是我盼望你能够带领我。” Saya selalu berkata kepada Tuhan bahwa aku percaya kepadamu, aku nggak tahu pergi kemana, aku tidak tahu aku mau melakukan apa, tetapi aku berharap Engkau memimpinku. 那么每一次他要做的时候呢，他就知道我不知道应该做什么，但是也不知道应该有什么事情发生，但是我相信你，我盼望你能够帮助我。 Bapak Ibu sekalian, dalam setiap apapun yang dia lakukan ketika dalam misi penyelamatan ini, Harriet mengandalkan
Allah dalam hidupnya. 那么他每一次要去做拯救工作的时候，他总是想到神有权利在他身上。 Dia mengandalkan Allah karena dia tahu Allah memiliki kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. 他在那里完全的依靠神，因为他知道神的信实跟慈爱永远不改变。 Walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi nantinya, tetapi dia tahu ada Allah yang Maha Tahu yang bersama dengan dia. 所以呢，他虽然不知道将来要发生什么事，但是他知道神知道他的一切。 Menjadi pertanyaan bagi kita, adakah kita tetap mengandalkan Allah dalam kehidupan? 今天问题就是说，我们是不是仍然要这样的依靠我们的神呢？ Ketika pengobatan secara medis tidak lagi dapat menolong kita, 许多时候 adakah 可 kita 能 tetap berharap kepada Tuhan? 可能我们许多时候医学方面的医疗治疗我们的疾病没有发生功效，但是我们仍然盼望我们的神。 Ketika bisnis kita di ujung tanduk, apakah kita mulai mencari-cari orang-orang yang bisa menolong kita atau kita datang kembali kepada Tuhan? 但是，若是我们胜利发生危机的时候，我们是否去寻找人帮助呢？或者我们仍然依靠我们的神呢？ Ingatlah Bapak Ibu sekalian bahwa kasih setia Tuhan dan rahmatnya itu tidak terbatas. 我们要记得神的慈爱跟神的怜悯是永远不停止的， Karena itu kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. 所以我们要完完全全的依靠我们的神。 Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bersaksi secara singkat ya. 在这里，让我有一个很简单的见证。 Ini foto baru saya ambil beberapa 2 minggu yang lalu kurang lebih. 这是2个礼拜以前的一个照片。 Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 itu adalah tahun yang tidak mudah bagi keluarga kami. 那么2024年是一段不是容易过的年。 Mungkin sebagian Bapak Ibu tahu, istri saya itu ketika kami sebelum menikah dengan saya adalah seorang guru, ya. 你们都知道，我的师母呢，跟我还没有结婚以前，她是一位老师。 Dan kemudian setelah menikah dia tidak mengajar sekian lama, dan baru setelah 12 tahun, kurang lebih tahun yang lalu dia kembali mulai mengajar atau bekerja. 从那个时候跟我结婚以后呢，她从来没有去教学。但是12年以后呢，就是说，她有机会在做老师。 Ya, dan biasanya dia harus berangkat pagi-pagi sekitar paling lambat itu 6:30 dan kemudian pulang sekitar jam 5 sore dari Senin sampai Jumat. 从礼拜一到礼拜五，她每一天早晨6点半以前都要离开家，下午5点才回来。 Dan anak-anak kami pun ya ikut dengan mamanya di sekolah yang baru. 那么我2个孩子跟他的妈妈，进到一个新的学校念书。 Kebetulan kakaknya itu sudah naik ke SMP gitu ya, ke jenjang SMP, jadi dia mendapatkan sekolah yang baru dan adiknya ya udahlah sekalian ikut saja begitu ya. 刚好他的哥哥最大的就是要进到初中，所以呢，他弟弟跟着他进到一个新的学校。 Dan sesungguhnya bahwa kenapa istri saya bisa bekerja dan anak-anak saya bisa sekolah di sana itu adalah jawaban doa kami, Bapak Ibu sekalian. 其实这是我们不断在神面前的祷告，以至于我的太太跟我的孩子，我的太太能够在教书，我的孩子能够搬到另外学校去念书。 Ketika anak saya yang sulung itu kelas 5, kami harus menentukan SMP-nya mau kemana. 我们看到我那个孩子大的孩子5年级的时候，我们一直在那边想，他以后要到什么地方念初中呢？ Dan di dalam doa kami gitu ya, istri saya diterima di sekolah ini begitu ya. 在我们的祷告当中，上帝应允我的太太就能够在一个学校教书了。 Yang lucunya bahwa sebenarnya dulu 12 tahun yang lalu ketika kami baru menikah dan belum punya anak, istri saya sudah diterima di sana, tapi nggak bisa ngajar karena visanya itu ada masalah. 那么其实那个时候呢，在我们刚刚结婚的时候，我的太太呢，那个学校呢不接受她做老师的。 Dan karena istri saya mengajar di sana, maka anak saya pun
kami sekolahkan di sana. Itu satu jawaban dari doa yang kami lakukan sekian lama. 我们今天我看见我的太太能够在那个学校教书，孩子能够搬到另外学校去，这是神听了我们的祷告。 Dan Bapak Ibu sekalian, karena anak saya yang sulung itu sudah pra remaja ya, itu masa-masa peralihan ya, banyak pergumulan juga secara pribadi dia. 那么我的最大的孩子已经进到少年的时代，所以他也自己有很多的生活上的问题。 Dalam masa transisi dan juga pindah di tempat yang baru, dia harus banyak menyesuaikan diri. 那么我的师母也是搬到另外一个环境学校里面，她要去适应那个环境。 Jadi tidak mudah buat anak saya juga. 所以对孩子来说也是不容易过的。 Dan bagi saya ya, setelah pasca pandemi pelayanan itu, waduh, rasanya makin sibuk saja begitu ya. 那么对我来说呢，自从疫情过后呢，我就变得更忙了。 Hampir setiap hari gitu ya, itu ada rapat, entah online, entah onsite. 每天都有开会，都有在视频上的会议。 Belum lagi gereja kita belum normal Bapak Ibu, karena sesungguhnya dalam kurang lebih 2-3 tahun ini ada 4 pasang hamba Tuhan yang mengundurkan diri ya. 那么刚刚好在这个2年以来，有一些的神的仆人离开教会。 Sementara yang baru masuk itu hanya 1 atau 2 orang saja. 新到我们教会来侍奉的神的仆人呢也不多。 Istri masih adaptasi, anak adaptasi, saya juga sibuk dengan pelayanan, itu bukan hal yang mudah. 那么这件事情呢，我的太太有适应环境，孩子也适应环境，我也工作那么的忙碌，所以呢，实在不是一件容易过的日子。 Namun satu hal yang selalu menguatkan kami, bahwa kami mengingat bahwa semua yang kami terima ini adalah anugerah daripada Tuhan. 那么所有的一切给我们有力量去进行的，就是说一切都是神的恩典。 Ini foto saya ambil ketika saya mengantar mereka pagi-pagi berangkat sekolah. 这张照片是我早上的时候送他们去学校的。 Dan di dalam perenungan saya akan apa yang terjadi di tahun 2024, saya mendapatkan kalimat berikut ini. 那么在我2024年里面呢，所经历的一切，我有这一句话来告诉你们： Di dalam anugerah itu ada tantangan, 在神的恩典当中有挑战， tetapi di dalam tantangan itu ada anugerah Tuhan. 在所有的挑战里面有神的恩典。 Istri saya bekerja, anak saya bisa sekolah, itu adalah anugerah Tuhan. 我的太太能够在工作做老师，我的孩子能够念书，这是神的恩典。 Tetapi di tengah-tengah anugerah itu bukan berarti semuanya berjalan lancar dan gampang, tetapi masih ada tantangan di sana. 那么在这些恩典，我们所领受的恩典当中，不是说平平淡淡的过去，那是有许多的挑战。 Dan di tengah tantangan itu, saya melihat bagaimana Tuhan menolong kami ya untuk boleh menghadapinya. 在这些的挑战当中，我们看见神的同在，帮助了我们能够度过。 Di tahun yang lalu saya juga ada masalah kesehatan, itu juga mengganggu saya. 2024年，我有健康方面的问题，神也帮助了我。 Dan Bapak Ibu sekalian, sekalipun ya tantangan itu belum selesai, kami masih terus bergumul dengan bagaimana mengatur ritme transisi ini di dalam keluarga. 虽然我们的生活、我们的生命还有挑战在里头，要继续过下去。 Tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada kasih setia Tuhan yang beserta dengan kami. 但是我们相信有神的同在，有的信实跟我们同在。 Oleh karena itu sekalipun sulit, sekalipun tidak mudah, kami tetap bisa menjalaninya dalam kehidupan 虽然 sehari-hari. 有困难、有艰难在当中，但是我们相信我们能够去度过。 Jemaat sekalian, kehidupan orang percaya tidak selalu mudah. 我们信主的人不一定是做平平淡淡的生活， Kita bisa menghadapi pergumulan, kita menghadapi sakit penyakit, penderitaan dan hal lainnya. 我们会有苦难临到，我们会有疾病临到。 Tetapi sebagai orang percaya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. 但我们信靠神的人有在神里面有盼望， Oleh karena Dia adalah Allah yang baik dan Allah yang setia. 因为神是慈爱，神是信实的。 Maukah kita
percaya kepadanya? 我们愿意不愿意来信靠他？ Maukah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? 我们愿意不愿意依靠他？ Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Kepada Tuhan Allah yang setia, 我们的神，我们信实的神， kami datang kepada Engkau ya Tuhan. 我们来到你的面前。 Kami tahu kehidupan kami tidak mudah, karena itu kami perlu datang menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan 我 kasih 们知 Tuhan. 道我们的生命不是容易度过的，但是我们愿意把一切都交在神的手中。 Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau selalu baik, Engkau selalu ada beserta bersama dengan kami. 我们求主帮助我们，让我们记得你是永远和我们同在，不离开我们的。 Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 你永远不离开我们。 Terkadang kami merasa kami berjalan sendiri, tapi sesungguhnya Tuhan ingin menguatkan kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan bagi Tuhan. 求主帮助我们，让我们觉得有时候我们自己走，但是神是跟我们同在，一起跟我们走的，所以求主帮助我们。 Firman-Mu telah diberitakan ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap 你的话已经传出去了，愿圣灵继续在我们的心中跟我们说话。 Dalam Kristus Yesus hamba-Mu bersyukur dan hamba-Mu berdoa. 你的仆人在你面前，也感谢你，也为你们祷告。